pahala-pahala umatku, termasuk juga pahala orang yang membersihkan sampah kotoran dari masjid. Mana Nabi Allah perlihatkan dia bukan saja pahala bersembahyang, puasa, zikir, doa semua, tapi Allah tunjukkan juga pahala membersihkan kotoran di masjid. Tok Siap, kerja Tok Siap kan dapat pahala. Walaupun apa, kita bersihkan, contoh kita ambil daun, kita dalam masuk masjid, kita bersih, kita buang daun tadi, dapat pahala. Kotoran. Maknanya di masjid ni tempat kita banyak pahala, kita buat macam pahala. Satu orang nak jaga iman dia kena pergi ke masjid. Orang yang beriman pergi ke masjid membawa bendera iman. Orang yang kufur pergi ke pasar membawa bendera syaitan. Kalau kita nak iman, kita jaga iman, ke masjid lah kita sembahyang 5 waktu. Kalau kita nak jadikan rumah kita kena jadikan amalan macam Masjid Surau, rumah kita hidupkan dengan cara hidupkan amalan agama lah macam ni. Hidupkan taklim rumah, kumpul anak-anak isteri satu tempat, kita bacakan hadis, lepas cerita hadis kita ajar pula tajwid, kita buat hakah Quran, ajarkan belajar dan mengajar. Seelok-eloknya orang perempuan yang baca taklim dalam rumah kan, kumpul kan. Biar suasana surau dan masjid hidup dalam rumah kita. Bila suasana masjid dan surau rumah kita, malaikat datang, malaikat singgah rumah kita. Sehingga rumah kita nak duduk majlis taklim ilmu, baca kinah. Rumah kita bila tak hidup rumah kan, orang di langit, makhluk-makhluk di langit tengok cahaya naik sampai ke atas. Sebab apa? Dalam rumah tu ada hidup sunnah, itu baca taklim rumah, bercahaya sampai ke langit. Dari hadis-hadis di atas jelaslah bahawa masjid mesti dibersihkan dan dijauhkan dari kotoran, sampah, najis dan bau-bauan yang busuk dan menjijikkan. Adapun makan, minum dan tidur di dalam masjid tidaklah dilarang. Nabi tak larang, boleh makan, minum, tidur dalam masjid tidak dilarang. Dia tak larang. Ibn Umar pernah menceritakan bahawa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, Ibn Umar dia kata, para sahabat ada yang tidur tengah hari qailullah di dalam masjid. Pada waktu itu Ibn Umar masih muda. Qailullah sebelum qailullah tu memberi kekuatan kita, tidur sebentar sebelum waktu zuhur tu memberi kita kekuatan untuk bangun malam. Kekuatan, kita tak ngantuk. Imam bila tidur sekejap lah, bukan tidur sampai berkeruh tak. Tidur 10 minit, 9 minit, datang awal. Sebelum azan duduk lah, tunggu 12.30 datang, 12 lebih datuk kat masjid. Lepas tu kita baring tidur je, bangun segar jadi. Mudah untuk bangun malam. Imam Nawawi menerangkan bahawa ahli-ahli sufah, bangsa Yuraniyin yang datang berubat ke Madinah, Ali bin Abi Talib, Safwan bin Umayyah dan beberapa jemaah para sahabat pernah tidur di masjid. Malah Sumamah sebelum masuk Islam juga pernah tidur di masjid. Semuanya ini terjadi di zaman Nabi SAW. Bercakap-cakap atau bercerita tentang perkara-perkara yang mubah, yang berkaitan dengan urusan dunia, serta tertawa kerana ada sebabnya tidak dilarang, sekiranya tidak mengganggu orang-orang yang sedang bersembahyang sehingga mereka was-was atau tersalah. Sekiranya yang menyebabkan demikian, tentulah hukumnya haram. Bila kita di masjid ni, kita akan muzakarah. Bila kita keluar asal, kita muzakarah adab masjid, apa yang kita boleh buat dalam masjid,
Dalam masjid kita kena tutup aurat. Lepas tu sekiranya kita tak boleh melintas di pintu masjid. Kita letak selipar, kita ambil selipar kita nak melintas kan. Kita bawa selipar kita ikut pintu yang lain dalam masjid, nak bawa selipar tak boleh, dilarang. Pada masjid. Lepas tu dalam masjid tak boleh bercakap tentang dunia. Kita tak boleh cakap dunia dalam masjid, berdosa dalam masjid. Dan banyak lagi lah sebenarnya adab masjid ni. Kalau nak katakan adab masjid ni, saya boleh tak peringat lah.